3, 2, 1. Attention, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penganjur Persada 2021 dan rakan seperjuangan sekalian. Saya Alia Adini Hairul Azizi, pelajar tahun akhir dari program Kerja Sosial, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, mewakili penulis bersama Dr. Izarina Zakaria dan Nur Syuhada Salim akan membentangkan tajuk kajian berkenaan intervensi pencegahan penyalahgunaan dadah dan HIV/AIDS, pengalaman dan cabaran keterlibatan komuniti nelayan Kuala Perlis. Menurut Buntat dan Rahmat 2020, di Malaysia isu penyalahgunaan dadah dan HIV/AIDS sering berlaku dalam pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira umur, bangsa, latar belakang pendidikan, pendapatan maupun bidang pekerjaan. Maka Dasar Dadah Negara 2017 menyatakan keperluan pelaksanaan intervensi pencegahan seperti kempen pencegahan perlu dilaksanakan secara komprehensif sebagai langkah awal pencegahan penyalahgunaan dadah dan HIV/AIDS. Intervensi pencegahan yang dilaksanakan memfokuskan terhadap pelibatan kumpulan sasaran seperti komuniti B40 dapat membendung isu penyalahgunaan dadah dan HIV/AIDS daripada terus menular dalam persekitaran sosial. Walau bagaimanapun masih terdapat batasan pelibatan komuniti dalam intervensi pencegahan yang dijalankan dalam lokaliti mereka. Sehubungan itu, kajian ini dijalankan bagi meneroka cabaran pelibatan komuniti nelayan dalam intervensi pencegahan penyalahgunaan dadah dan HIV/AIDS. Kajian lepas oleh Valentine dan Nancy 2018 mendapati masih terdapat cabaran yang dihadapi oleh komuniti untuk terlibat dalam intervensi pencegahan. Antara cabaran yang mempengaruhi pelibatan komuniti dalam intervensi adalah pertama, kesedaran rendah dalam diri komuniti tentang penyalahgunaan dadah. Yang kedua adalah taraf pendidikan dan yang ketiga adalah lokaliti luar bandar. Manakala kajian lepas oleh Babau L dan Shurik A 2011 menyatakan intervensi pencegahan HIV/AIDS yang dijalankan secara tidak sistematik atau ad hoc menjadi cabaran untuk komuniti terlibat dalam intervensi yang dijalankan. Maka, penyelian intervensi pencegahan secara berterusan perlu dilaksanakan dari semasa ke semasa bagi mengelakkan pelaksanaan intervensi yang tergesa-gesa. Kajian ini dijalankan bagi meneroka cabaran yang dihadapi oleh komuniti nelayan Kuala Perlis untuk terlibat dalam intervensi pencegahan dadah, penyalahgunaan dadah dan HIV/AIDS. Berdasarkan kepada sorotan literatur yang disenaraikan, berasaskan kepada cabaran penglibatan, dapat saya rumuskan bahawa faktor sosioekonomi, sikap masyarakat, kekurangan dana, risiko, kesediaan pelibatan komuniti serta program yang tidak sistematik menjadi cabaran pelibatan kumpulan sasaran dalam intervensi yang dijalankan. Sorotan literatur tersebut adalah daripada kajian Zakaria E. et al. 2020, Ibrahim Z. 2017, Halim A. 2018, Babau L. 2011. Kajian yang dijalankan menggunakan reka bentuk penyelidikan kualitatif berasaskan pendekatan fenomenologi. Lokasi kajian dijalankan di Kampung Seberang Alu, Kuala Perlis. Sampel kajian terdiri daripada komuniti nelayan Kuala Perlis. Jenis persempelan adalah persempelan bertujuan. Saiz sampel adalah seramai 10 orang informan, terdiri daripada 5 orang belia dan juga 5 orang dewasa. Pemilihan sampel kajian daripada kalangan belia dan dewasa kerana berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh AADK pada tahun 2011 menunjukkan bilangan kes peningkatan penyalahgunaan dadah adalah terdiri daripada golongan belia dan dewasa, khususnya kumpulan umur produktif. Begitu juga dengan peningkatan kes jangkitan HIV ataupun AIDS di Malaysia adalah terdiri daripada golongan belia dan juga dewasa. Kemudian, semasa pengumpulan data, temubal bersemuka dijalankan dan jenis temubal pula adalah temubal separa struktur. Pembentukan protokol temubal juga dilakukan semasa pengumpulan data iaitu dan hasilnya adalah membentuk soalan yang berbentuk terbuka untuk dijalankan semasa temubal bersama informan.
Skop temu pula terbahagi kepada dua, iaitu bahagian A, demografi informant, bahagian B, cabaran pelibatan. Akhir sekali, analisis data adalah dengan menggunakan analisis tematik. Seterusnya adalah dapatan kajian. Dapatan kajian terbahagi kepada dua, iaitu A, demografi informant, B, cabaran komuniti nelayan Kuala Perlis untuk terlibat dalam intervensi pencegahan penyalahgunaan dadah dan juga HIV/AIDS. Dari segi demografi informant, berikut adalah jadual yang menggambarkan demografi informant dewasa. Secara keseluruhannya dapat saya simpulkan majoriti informant dewasa adalah dari kaum perempuan dan hanya seorang informant adalah kaum lelaki. Lingkungan umur informant belia pula adalah antara 39 sehingga 57 tahun dan kesemuanya adalah berbangsa Melayu, beragama Islam dan telah pun berkahwin. Jenis pekerjaan pula adalah berbeza antara satu sama lain, yang mana menunjukkan informant A niaga nasi ayam, manakala informant B dan C adalah suri rumah, informant D pula dah nelayan dan informant E adalah pembantu kedai. Dari segi pendapatan bulanan pula, peratannya adalah di antara 800 sehingga ke 1,500. Seterusnya adalah demografi bagi informan belia. Begitu juga informan belia, majoriti adalah kaum perempuan dan hanya seorang sahaja kaum lelaki. Dan umur lingkungan belia adalah di antara 19 sehingga 30 tahun. Dan kesemuanya adalah berbangsa Melayu, beragama Islam dan majoritinya telah pun berkahwin dan hanya terdapat 2 informan sahaja yang masih bujang. Jenis pekerjaan pula adalah berbeza antara satu sama lain, yang mana informan A adalah pembantu kedai makan, informan B dan C adalah suri rumah, informan D mengambil upah memotong rumput dan informan E adalah pembantu kedai makan. Pendapatan bulanan bagi informan belia pula adalah di antara 200 hingga ke 1,000. Seterusnya adalah terdapat 4 cabaran yang dihadapi oleh komuniti nelayan Kuala Perlis untuk terlibat dalam intervensi pencegahan penyalahgunaan dadah dan juga HIV/AIDS. Yang pertama adalah cabaran dari segi komitmen terbatas, yang kedua adalah kurang keyakinan diri, yang ketiga adalah kekurangan sumber logistik dan yang keempat adalah faktor cuaca ataupun fenomena air pasang. Bagi cabaran yang pertama iaitu dari segi komitmen terbatas, yang membataskan pelibatan informan dalam intervensi. Majoriti informan iaitu informan dewasa dan juga informan belia yang bekerja dan berkeluarga telah menyatakan bahawa komitmen adalah cabaran untuk mereka melibatkan diri dalam intervensi pencegahan penyalahgunaan dadah dan HIV/AIDS yang telah pun dijalankan dalam lokaliti mereka. Perkara ini dapat dibuktikan apabila setelah informan dewasa D dan informan belia E, begitu juga informan belia B menyatakan pekerjaan dan berkeluarga adalah menyebabkan komitmen mereka terbatas, seterusnya memberi kesan terhadap pelibatan mereka dalam intervensi pencegahan. Seterusnya pula adalah kurang keyakinan diri. Kurang keyakinan diri adalah bentuk cabaran pelibatan yang dihadapi oleh komuniti nelayan untuk terlibat dalam intervensi pencegahan. Ini kerana informan menyatakan bahawa perasaan takut dan malu untuk terlibat dalam intervensi disebabkan tahap kefahaman yang rendah menjadi membataskan pelibatan mereka dalam intervensi yang dijalankan. Perkara ini dapat dibuktikan apabila informan dewasa B dan informan dewasa E menyatakan kurang keyakinan diri adalah cabaran yang dihadapi oleh mereka. Manakala cabaran yang ketiga pula adalah kekurangan sumber logistik. Dari segi kekurangan sumber logistik ini dapat dinyatakan bahawa dua orang informan belia menyatakan mempunyai masalah dari segi tidak mempunyai kenderaan sendiri dan juga lesen memandu sehingga membataskan pelibatan mereka dalam intervensi yang dijalankan seperti yang telah dinyatakan oleh informan belia C seperti yang berikut. Dan akhir sekali pula adalah faktor cuaca, fenomena air pasang. Kesemua informan iaitu daripada informan dewasa dan informan belia menyatakan faktor cuaca iaitu fenomena air pasang adalah cabaran yang dihadapi oleh mereka dalam untuk terlibat dalam intervensi yang dijalankan. Hal ini kerana fenomena air pasang akan menyebabkan kebersihan rumah terjejas. Seterusnya, informan-informan ini akan mengambil masa, memperuntukkan masa yang banyak untuk membersih rumah dan kesannya informan tidak dapat hadir dalam intervensi yang dijalankan. Perkara ini dapat lihat
Salah satunya telah dinyatakan oleh informan Dewas Sedi dan juga informan Belia East seperti yang berikut. Dan di sini dapat saya rumuskan bahawa pelibatan komuniti nelayan dalam intervensi pencegahan penyalahgunaan dadah dan HIV/AIDS masih lagi terbatas. Dapatan kajian menunjukkan terdapat 4 cabaran pelibatan. Yang pertama adalah komitmen terbatas, yang kedua adalah kurang keyakinan diri, yang ketiga adalah kekurangan sumber logistik, yang keempat adalah faktor cuaca fenomena air pasang. Oleh itu, bagi mengurangkan cabaran pelibatan, sokongan menyeluruh daripada wakil rakyat Kuala Perlis perlulah ada terhadap komuniti nelayan. Yang kedua pula, pelaksanaan intervensi berasaskan pendekatan komuniti atau community based approach, dan yang ketiga adalah pembentukan pelaksanaan intervensi yang mengambil kira faktor ganjaran dan faktor sosioekonomi komuniti. Cadangan kepada kajian yang akan datang pula adalah kajian berbentuk survey ataupun kuantitatif harus boleh dijalankan. Ini kerana kajian berbentuk survey atau kuantitatif adalah lebih luas dan boleh digeneralisasikan terhadap komuniti dengan mengambil kira tema dapatan kajian pengkaji. Data temubal hasil dapatan kajian ini juga boleh digunakan untuk membina borang soal sidik bagi diuji kepada kelompok komuniti yang lebih luas. Maka, di sini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan sekalung penghargaan kepada penyelia utama latihan ilmiah saya iaitu program kerja sosial Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Dr. Izarina Zakaria dan juga Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi KRIM kerana menaja saya di bawah penyelidikan Mutiara UKM sebagai salah satu bantuan khusus kepada pelajar prasiswaza kategori cemerlang bagi melaksanakan penyelidikan di peringkat sarjana muda. Dan akhir sekali, berikut adalah senarai rujukan yang digunakan dalam kajian ini. Maka dengan berakhirnya pembentangan saya pada kali ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur di atas anjuran Persada 2021 yang memberi peluang kepada mahasiswa untuk membentangkan kertas kerja. Oleh itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lagi sekali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.